Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam kelas tingkatan 3. Okey, hari ini kita akan masuk bab yang ketujuh, iaitu reka bentuk industri. Okey, kita ada belajar juga di tingkatan 2 reka bentuk industri. Okey, ini adalah lanjutan. Cuma dalam tajuk kali ini ialah kita nak belajar, nak fokus kepada peranan pereka bentuk industri, dan konsep-konsep reka bentuk perabot. Yang ini untuk tingkatan 3 punya silibus lah. Okey, kata kunci hari ini ialah futuristik, lukisan unjuran dan lukisan perincian. Sebagai pelukis reka bentuk industri dan pereka reka bentuk industri ni, kita kena tahulah istilah-istilah ini. Okey, kita tengok pengenalan dulu. Perkembangan reka bentuk industri di Malaysia berlaku dengan pesat pada masa ini. Salah satu cabang dalam bidang reka bentuk industri yang sangat ketara membangun ialah reka bentuk perabot. Industri reka bentuk perabot menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara melalui hasil rekaan yang berkualiti. Reka bentuk perabot boleh didefinisikan sebagai penghasilan idea kreatif dalam menghasilkan barangan yang bertujuan menyokong anggota badan manusia, dan juga boleh dikaitkan dengan sebagai barangan yang membantu manusia dan haiwan dalam aktiviti harian. Okey, kalau kita tengok dekat sini, perkembangan industri reka bentuk perkembangan reka bentuk industri ini dalam bidang perabot memang sangat rancaklah. Okey, sebab semua rumah, semua bangunan, semua kita panggil apa? Selagi ada manusia dan bangunan, kita pastikan kita nak ada perabot lah dekat tempat tu. Kerusi, meja, itu paling basic sekali kan. Okay, tapi dalam kita mereka bentuk, sebagai seorang pereka, kita tak boleh macam berpada pada rekaan-rekaan terdahulu. Kita kena buat kajian. Kita kena pasti masalah-masalah rekaan-rekaan terdahulu, dan kita akan cuba memenuhi rekaan terbaru dalam kehendak cita rasa pengguna kan, ataupun teknologi-teknologi terkini lah. Kita tengok sini, ni meja. Okey, nampak lain sikit kan, bila ada sentuhan pereka, meja pun dah lain. Ini kerusi. Okey, kerusi berbentuk telur. Okey. Kita tengoklah gambar-gambar yang dimasukkan dalam buku teks kamu ni. Kemudian ni apa ni? Rak lah kan, rak. K. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, persepsi seni. Okey, kita nak kenal lah apa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah 6 peranan pereka bentuk industri? Yang pertama ialah mengenal pasti sebuah produk yang akan dihasilkan berdasarkan fungsi yang dikehendaki oleh pengguna. Okey, kalau kita belajar tentang fungsi, ada rekaan, apa tu? Kalau kita belajar yang dalam, kita ulang kaji balik, reka bentuk hiasan dalaman. Form follow function, function follow form. Fungsi mengikut bentuk, bentuk mengikut fungsi. So samalah. Hiasan dalaman tu bidang besar, bidang kecil lagi ataupun bidang yang berfokus lagi ialah reka bentuk perabot. Okey. So kita kena pastikan peranan, satu peranan pereka bentuk ini mestilah mengetahui fungsi sesuatu rekaan itulah. Macam kalau kita kata fokus perabot, fungsi perabot tu kan, kita nak reka bentuk kerusi tapi tak boleh duduk, tak berfungsi sebagai kerusi. Apalah maknanya tu?
Okey. Memastikan produk, okey, yang kedua, memastikan produk yang dihasilkan mendapat tempat di pasaran dan diterima oleh pengguna. Ya, ini wajib kita, orang kata apa, peranan kita tu kena tahu kehendak pengguna, dan diterima oleh pengguna itu sendiri. Kalaulah kita cipta secanggih-manggih mana pun perabot kita ataupun produk kita, tetapi pengguna tak terima, itu namanya produk syok sendiri. Apa yang akan berlaku kalau itu syarikat kita akan jual satu produk yang syok sendiri tu, dan kita akan bankrupt lah, kita akan rugi sebab pengguna tak beli, kan. Jadi itu sebab kita kena tahu nak reka pun bukan sesuka hati kita saja, kita kena buat kajian lah kehendak pengguna dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama kita pastikan ada sentuhan unik kita tu. Okey. Yang ketiga, memastikan penghasilan produk itu menitik beratkan aspek keselamatan terhadap pengguna. Yes, ini pun penting. Kalau kita sebut pasal keselamatan ni, sebenarnya kita juga sebut pasal ergonomi sebenarnya. Kita nak pastikan, um, kalaulah kita ambil contoh kerusi kita cipta, kan. Kita reka, kita cipta kerusi. Tapi apa yang terjadi, orang beli kerusi kita sehari okey, 2 hari okey. Hari ketiga dah patah kaki, kan. Jadi kita tak mau macam tu. Kita nak ada integriti ataupun kita nak ada tanggungjawab. Kita cipta, kita nak pengguna beli dan kita nak pengguna selamat menggunakannya. Okey. Yang keempat, menganalisis keperluan fungsi dan mengkaji reka bentuk produk yang lebih efektif dan baik. Ya, kalau boleh kita nak ia berfungsi yang macam tadi juga, tetapi dia nak lebih efektif, lebih berkesan lah. Maksud dia kita buat pelbagai fungsi. Kerusi bukan saja sebagai kerusi. Kerusi boleh guna sebagai apa tu, ada rak perabot, ada rak buku kat situ ke. Kita nak lebih efisien, lebih berkesan, kan. Ataupun ada penyukat suhu. Sekarang kita tengah takut dengan suasana COVID ni, kan. Kita dalam keadaan ketakutan siapa yang duduk dekat kita. Kerusi tu boleh ada satu detektor suhu badan kita terlalu panas. Jadi kita tengok siapa yang duduk kat kerusi tu, badan dia panas, kan. Macam itulah. So, kita nak lebih berfungsi, bukan satu fungsi, multi-function. Macam tu. Okey, yang seterusnya, menentukan objektif reka bentuk produk melalui rundingan bersama. Ya, kalau kita ada klien, ada yang menempah kerusi rekaan kita tu, kita kena berunding bersamalah. Maksud dia kita kena ambil kata sepakat. Kita tak boleh kita saja yang betul, kita tak boleh juga klien saja yang betul. Kadang-kadang impian klien tu lebih kepada imajinasi mereka, kan. Tetapi realistiknya tu kita juga yang kena tentukanlah. Jadi tapi kena ada win-win situation lah. Kita tak mau juga klien yang tentukan semua sampai kita ni jadi macam pak turut saja. Kita ikut saja, kan. Tanpa kita memberi idea kita, kan. Jadi dua-dua kena ada main peranan lah. Dan bukan sahaja inilah, bila kita melibatkan reka bentuk industri ni, bukan kita dengan klien saja. Material, kan, pembekal material, pembekal bahan-bahan tu kita kena juga ada. Kita tak boleh bombastik sangat material yang macam contohnya nak titanium lah apalah, kan. Kita kena tengoklah pasaran semasa, kita kena tengok harga. Banyaklah kita kena berunding untuk dapatkan solusi yang terbaik. Dan terakhir, memastikan rupa reka bentuk produk yang dihasilkan dapat meningkatkan kualiti produk, menarik perhatian pengguna. Ya, ini juga akhirnya yang dinilai. Produk kita tu
Cantik ke tak cantik? Elok ke tak elok? Kan? Apalah maknanya kita buat kajian yang panjang-panjang, kita berunding, kita belajar 3 4 tahun, 5 6 tahun. Tapi hasil produk kita macam sama je dengan produk-produk orang lain kan. Jadi di situ dah nampak dah bahawa kita tidak belajar sesuatu ataupun kita tidak berani ketengahkan sesuatu yang barulah, yang fresh, yang segar. So kita pastikan dia menarik dan dia berkualiti. Berkualiti dari segi penggunaan, berkualiti dari segi penggunaan bahan, berkualiti dari segi ergonomik dan sebagainya. Okey? Ingatlah ada 1 2 3 4 5 6 peranan pereka bentuk industri. Okey, kita tengok ciri-ciri pereka bentuk industri. Tadi peranan. Peranan ni lebih kurang pada apa yang tugas tugas pereka bentuk tu. Sini ciri-ciri pula. Apa yang kalau kamu nak jadi pereka bentuk industri, industrial designer, apa yang perlu ada pada diri kamu lah. Okey, yang pertama kreativiti, imajinasi dan bakat seni. Ya. Apa-apa bidang pun sebenarnya kita tidak boleh tolak kreativiti. Kan? Itu sebab kamu semua kena belajar seni. Kan? Seni ni menjana kreativiti negara. Okey, jadi kreativiti, imajinasi dan bakat seni. Bakat seni tu kena ada juga. Imajinasi pun kena ada juga. Kan? Kamu tak boleh stuck dekat satu, orang cakap apa, kalau sebut kerusi, contohlah, cikgu senang bagi contoh pasal kerusi saja. Sebab kerusi ni ada dekat dengan kamu kan. Sebut kerusi, kamu nampak kerusi tu mesti 4 kaki. Kerusi tu mesti ada tempat sandar. Ya ke macam tu? So kita kena go beyond that. Bak kata orang Jawa. Kena fikir lebih daripada itu. Kan? Barulah imajinasi kita akan berkembang. Sebenarnya otak kita ni, orang buat kajian, kita hanya baru guna berapa persen saja pada otak kita. Ada berapa ratus ribu persen lagi yang dalam otak kita tu yang belum diterokai dengan baik lagi. Okey. Yang kedua ciri ialah kemahiran berkomunikasi dan pendengar yang baik. Ya, kita sebagai pereka, kita kena dengar. Kita kena pandai berkomunikasi dengan klien kita, dengan penguat kuasa, dengan apa lagi, kontraktor, macam-macam lah, banyaklah dengan sebab apa? Miscommunication, apa yang akan berlaku, kesan dia pada produk kita tu sendirilah. Kalau kita tengok kan, industri kereta negara kita Proton kan, kalau nak hasilkan sebuah kereta yang hebat kan, kita memang kena bekerjasama. Engineer apa, pakar buat enjin kan, engineer design, engineer dia panggil apa, keselamatan. Banyaklah, kita kena semua itu kita kena bijak berkomunikasi lah, membentangkan idea kita. Lepas tu bila orang lain bentangkan idea dia, kita kena jadi pendengar kan. Jadi tambah kalau kita jadi bos lah, pengurus, pengarah dan sebagainya, kita kena dengar semua idea-idea tu dan kita kena ada satu bijak membuat keputusan jugalah. Okey, seterusnya ciri-ciri cita rasa warna yang baik dan teliti. Ya, kita kena ada juga ikut perkembangan zaman tentang warna-warna yang segar, yang kan. Kemudian teliti tu maksud dia kita mestilah tahulah warna, penggunaan warna dan sebagainya. Okey. Contohnya kita design cantik macam mana pun, tapi warna yang kita pilih itu warna yang orang kata apa? Warna yang zaman klasik tu kan, zaman dulu kan. Jadi kita nak buat contemporary design kita, tapi kita pergi ambil warna klasik. Maksudnya kita ada masalah dari segi cita rasa, taste kita tu ada masalah sedikit. Mungkin sebab kita ego ke, ataupun mungkin sebab kita tidak tahu skema warna yang terbaik. Kalau kita belajar reka bentuk industri, kita kena ada belajar color scheme, skema warna. Okey.
Kemudian kita kena ada juga kebolehan untuk menghasilkan ilustrasi dan lukisan teknikal. Ya. Kan? Ad, kalau imajinasi tinggi melangit atau terbenam ke dalam 7 lapisan bawah tanah pun, tapi kita tak pandai nak lukis, kita tak pandai nak terjemahkan dalam bentuk ilustrasi, akan ada masalah komunikasi juga. Yang ni dipanggil komunikasi visual lah. Kita tak pandai nak persembahkan imajinasi kita. Last-last idea kita tu hanyalah di dalam otak kita sahaja. Jadi kita kena ada juga belajar tentang macam mana nak buat persembahan ilustrasi dan macam mana nak buat lukisan teknikal. Jadi ini tidak alhamdulillah di Malaysia ni banyak institusi-institusi yang menawarkan macam mana kita nak buat persembahan yang terbaik. Kita ada bidang komunikasi visual. Macam mana kita nak buat lukisan teknikal kan. Semua akan diajar di situ. Yang penting kita nak belajar. Okey, yang seterusnya adalah flexibility dalam mereka bentuk. Ya. Bila kita flexibility ni apa? Kita sentiasa menyesuaikan diri. Menyesuaikan rekaan kita tu untuk menghasilkan yang terbaik sebenarnya. Okey, bila kita reka macam ni dah cantik. Tapi ada masalah dengan contohnya masalah dengan material. Material tak boleh bentuk macam ni. So kita kena ubah suai, kita kena fleksibel, kita boleh ubah suai. Tapi mengekalkan sehabis baik rekaan kita itu. Flexibility dalam mereka bentuk. Dan yang seterusnya, kemahiran menyelesaikan masalah. Ya, bila kita mereka satu benda yang baru, benda yang lama pun ada masalah, tambahlah kita nak cipta sesuatu yang baru. Ataupun kalau kita cipta satu benda yang baru, nama dia invensi. Kalau kita menambah baik satu benda, kita panggil inovasi. So, dua-dua ni akan ada masalah. Masalah pasti datang. Jadi, macam mana kita nak take over masalah itulah mereka bentuk kena ada ciri-ciri tu. Kalau tak, kamu akan dia panggil apa? Terkubur ataupun menguburkan diri kamu secara tidak langsung lah. Secara automatik. Sebab masalah ni dia akan tenggelamkan kamu balik. Macam mana kamu nak keluar daripada masalah tu. Okay. Ini cikgu cerita ni sebab cikgu ada pengalaman serba sedikit lah. Okay. Okay, seorang pereka bentuk industri seharusnya memiliki kemahiran. Okay. Apakah 4 kemahiran pereka bentuk? Okay, kemahiran yang pertama tadi, macam ciri-ciri juga, kebolehan berkomunikasi. Pereka bentuk industri mempersembahkan idea, hasil rekaan dan menjelaskan kepada pengguna tentang produk yang dihasilkan menggunakan pendekatan yang berkesan. Yes. Okay. Komunikasi ni kita kena belajar lah. Tapi cikgu tengok ada pereka bentuk ni dia introvert. Pereka ni, designer ni dia introvert. Dia pandai mereka, dia pandai melukis dan sebagainya. Tapi mereka ni introvert. Introvert ni jarang bergaul dengan orang halayak ramai berbanding dengan extrovert. So introvert ni dia kena pergi kursus. Kena belajar berkomunikasi tu. Kalau tak, dia pendam. Tak ada siapa yang akan tahu masalah dia. So, dia kena belajar komunikasi. Sebab sayang, dia pandai design, dia banyak idea, tapi dia tak boleh mengetengahkan idea dia sebab masalah introvert. Introvert bukan masalah. Introvert ni sebenarnya dia memilih untuk bercakap ataupun tidak di kalangan masyarakat. So, dia kena kena seimbangkan sifat introvert dia dengan pekerjaan dia lah. Ada masa kena cakap. Ada masa kena diam. Okey, yang kemahiran yang kedua ialah menyelesaikan masalah. Mereka bentuk industri mampu menjalankan tugas sama macam tadilah, menyelesaikan masalah, mengenal pasti masalah, menyelesaikan masalah yang wujud dan membuat analisis terhadap masalah tersebut. Yang ketiga ialah pengetahuan teknikal, sama juga macam tadi. Okey, merupakan amalan dan pengetahuan tentang cara sesebuah produk yang berfungsi. Yang ini memang teknikal sedikit, tapi kena seimbangkanlah. Maksud dia jangan terlalu imajinasi sampai tak boleh nak diciptakan.
Cikgu ada juga berjumpa dengan student-student yang minat reka bentuk industri ni. Imaginasi student ni sangat tinggi. Tapi bila cikgu suruh lukis benda tu dengan proper, lukisan yang proper lah, lukisan yang betul-betul menterjemahkan imaginasi dia, dia tidak berjaya melukis. Jadi cikgu anggap imaginasi tu hanya mainan di mindanya sahaja. Okey. Melalui kemahiran ini, pereka bentuk industri akan mampu menghasilkan produk yang lebih bersesuaian dengan kehendak pengguna. Ya, bila kita boleh lukis, barulah orang lain boleh nampak, orang lain boleh komen dan sebagainya. Yang keempat, kemahiran ialah mengetengahkan idea berasaskan masalah yang telah dikenal pasti. Pereka bentuk industri mampu menjelmakan idea baru kepada imej visual yang memiliki nilai estetik tersendiri. Okey, ada 4 ya. Komunikasi, tidak menyelesaikan masalah, pengetahuan teknikal dan mengetengahkan idea. Okey, yang ini kamu lebih kepada apa tu? Kita panggil inilah briefing lah. Pengenalan. Pengenalan baru nak memerihalkan. Macam tu lah. Okey, kita tengok pula konsep rekaan perabot. Okey, kita dah masuk lebih spesifik iaitu rekaan perabot. Di tingkatan 3 ni kamu dah diperkenalkan sedikit tentang reka bentuk perabot dah. Okey, semasa mula menghasilkan idea bagi mereka bentuk sebuah perabot, mereka bentuk perlu mempertimbangkan konsep yang akan dijadikan rujukan pada rekaan perabot yang hendak dihasilkan. Konsep rekaan perabot ini meliputi, okey, konsep ni sebenarnya ada banyak konsep sebenarnya. Tapi yang kamu diperkenalkan hari ini ialah konsep, ada 5 konsep. Antik, klasik, retro, contemporary, ultra modern. Jadi kita boleh tengoklah reka bentuk perabot antik tu macam mana, reka bentuk klasik tu macam mana. Okey. Bila kita sebut antik tu lama kan, klasik pun lama juga. Kita tengok apa beza dia. Okey, konsep antik. Konsep antik ini berasaskan gaya reka bentuk zaman terdahulu dan reka bentuknya tidak terbatas. Konsep ini berasaskan gaya reka bentuk terdahulu dan reka bentuknya tidak terbatas pada sesebuah negara. Ia dikenali melalui gaya, rekaan, reka bentuk dan juga bahan binaan. Okey, bila kita sebut pasal konsep, apa yang kita sekejap, cikgu ambil highlighter lah senang. Highlight. Okey. Dia akan sebut pasal gaya. Okey, cikgu highlight kat sini. Gaya. Kemudian reka bentuk dia. Bentuk macam mana tu. Dan juga material dia, bahan. Kita sebut apa-apa konsep pun, ini yang term-term lah yang kamu kena ambil berat lah. Okey, konsep ini dipengaruhi dengan reka bentuk perabot yang berusia selebih 100 tahun. Nampak? Okey, antik ni sebenarnya kalau kita cipta yang sekarang ni, dia dah tak jadi antik. Antik ni memang kena barang tu barang lama. Okey, memang ada pengumpul-pengumpul barang antik. Okey, lagi lama barang itu, lagi mahal dia punya harga dia lah. Okey, tapi kena tengoklah design tu antik ke tak antik kan. Macam itulah kalau kita tengok dekat sini, okey, dia highlight kan ukiran tumbuh-tumbuhan dan burung bertepatan dengan gaya rokoko. Kalau tingkatan 3 ni kamu masih lagi tak tahu lagi rokoko, barok. Dan sebenarnya tingkatan 4 akan diperkenalkanlah istilah-istilah ni. Aliran isme ni. Okey, kaki perabot jenis bun foot. Nampak? Katil-katil terdahulu ada kaki. Dipanggil bun foot. Dia ada bun di kakinya tu, katil ada kaki. Okey, lepas tu kalau bun foot ni maksud dia apa? Okey, kalau cikgu boleh zoom sikit. Tu yang ada benjol-benjol tu. Macam bun lah. Bun tu apa? Roti kan? Bun food. Okey, kalau kita tengok kat sini, nampak yang katakan ukiran tumbuhan bertepatan. Okey. Okey, kita tengok lagi. Okey, konsep klasik pula. Klasik ni apa pula?
Apa beza dengan antik? Okey, konsep ini merujuk pada gaya reka bentuk yang terhad usia penghasilannya. Reka bentuknya agak ringkas dan menggunakan warna gelap sebagai identiti. Konsep ini dipengaruhi dengan gaya negara penghasilan tersebut. Nampak disebut lagi gaya, okey, warna. Okey. Kalau kita tengok klasik ni, macam mana kamu cikgu nak train mata kita untuk tahu beza? Mungkin juga klasik ni akan antik kalau dia barang lama. Tapi kalau kita tengok dekat sini, klasik ni dia ada apa? Macam ni lah kalau kita tengok kalau kerusi ni, dia ada macam apa butang-butang tu kan. Kemudian dia ada dia uh, dia perinci. Setiap satu tu dia terperinci. Dia berbeza dengan nanti modern, contemporary, dia macam lebih ringkas. Dia kadang-kadang yang moden ni span pun tak ada. Macam itulah. So kita tengok dia terperinci satu persatu dia punya tu. Kemudian ada gaya sini lah. Kalau gaya Eropah macam mana, gaya Cina macam mana dan sebagainya. Okey. Kita tengok dekat sini pula. Okey, konsep retro. Retro ni bermula pada konsep ini direka bentuk berlandaskan reka bentuk perabot 1920-an hingga 1970-an. Walaupun konsep ini kelihatan seperti perabot berkonsepkan klasik juga, namun reka bentuknya dipengaruhi oleh gaya reka bentuk moden. Retro lah. Retro ni zaman orang kata apa? Zaman ni lah, zaman 1920-an ni dah mula berubah sedikit. Kita tengok perubahan konsep ni sebenarnya perubahan zaman juga sebenarnya. Cara kita berfikir mereka bentuk perabot ni pun cara mereka berfikir dah mula berubah-ubah. Okey. Masih ada 4 kaki macam zaman klasik tu, tapi dia punya cara rekaan kaki dia tu lain dah. Okey. Kemudian dia punya bentuk-bentuk kerusinya pun dah lain sedikit lah. Ni okey. Kaki berkonsepkan klasik. Cikgu tak mau bagi kamu confuse klasik, retro dan antik tadi. Cikgu nak kamu faham dari segi visual ni, kalau dapat beza serba sedikit lah. Kan? Kamu tengok ni, oh ini boleh kategori konsep apa ni ya. Macam tu pun kira dah okey lah. Okey, kemudian konsep contemporary. Okey, konsep ini memiliki pelbagai gaya iaitu gaya Art Deco, okey, modern, Scandinavia, Itali dan reka bentuk perabot ke abad ke-90-an. Konsep ini memiliki ciri-ciri reka bentuk yang ringkas. Dia simple je. Okey, dan senang dipadankan dengan sesuatu persekitaran. Okey, kalau kita tengok dekat sini, contemporary ni dia dah macam ubah sedikit pemahaman kita melalui kerusi. Contoh kerusi ya. Ini kayu sebagai bahan utama. Tetapi dengan teknologi yang ada, kita boleh potong kayu yang bergelora macam ni. Ataupun kita boleh susun kayu layer by layer dan dia masih lagi boleh duduk sebagai kerusi. Tapi dia punya disebabkan konsep pemikiran waktu tu menjadikan dia jadi satu gaya baru. Dia panggil konsep contemporary lah. Macam ni lah. Cikgu nak hurai dalam bentuk perkataan ni takkan tepat tau. Cikgu nak kamu belajar tengok. Bila kamu tengok, buka katalog dan sebagainya, buka kan. Kamu baca pereka-pereka, nama pereka tu, kamu akan faham lebih lah. Okay, cikgu ada ambil jugalah kursus reka bentuk perabot ni satu semester. Jadi kami dapat belajar sedikit tentang perabot-perabot yang ada. Okey. Kemudian konsep ultra modern. Okey, ultra modern lebih kelihatan abstrak dengan penggunaan bahan dan warna yang pelbagai. Dan reka bentuknya konsep juga banyak dipengaruhi oleh gaya futuristik. Okey, apa itu futuristik? Mari kita tengok dalam glosariummu. Futuristik ya, futuristik huruf F. Okey ni .
Okey, futuristik ialah berkenaan idea yang mengarah menuju ke masa depan. Maksud dia bukan kita pergi masa depan, tapi kita berfikir kalau kerusi di masa depan tu nampak macam mana. Sebab kita otak kita tidak ada masa yang menghadkan. Maksudnya otak kita boleh berfikir menerusi masa lampau ataupun masa ke depan. Jadi itulah seronok jadi pereka tu. Kita boleh meneroka otak kita ni kan. Apa yang kita boleh terfikir. Tapi kita kena ada bahan bacaan yang banyak. Kita kena tengok gambar yang banyak. Kan? Baru otak kita ni dia berhubung lah. Dia akan menjana, menganalisis sesuatu yang hasil yang baru. Ini futuristik lah. Okay, ultra modern ni bersifat futuristik tadi. Dan moden. Moden ni lebih ringkas, lebih canggih. Macam itulah. Mereka bentuk perabot banyak menekankan idea-idea yang luar biasa dan fungsi yang canggih. Okey, kita tengok dekat sini ya. Tengok. Kerusi dah mula berbentuk telur pula. Okey. Ataupun apa orang kalau zaman-zaman sekarang ni kita sebut kapsul lah, kapsul. Memiliki 3 warna dan fungsi warna yang canggih lah. Nampak pemilihan warna pun lah berbeza berbanding klasik tadi. Pemilihan warna yang lebih terang, kan? Macam orange, kan? Lepas tu diseimbangkan dengan warna yang kelabu. Nampaklah futuristik punya konsep tu. Ataupun ultra modern. Okey. Okey, kita tengok lagi seterusnya. Okey, dalam eksplorasi seni, yang kamu disuruh minta meneroka alam. Lepas tu kamu kamu tukarkan alam tu menjadi perabot. Ini cikgu sukalah kalau kamu tengok kamu tengok macam tadi dia bagi contoh ni macam apa, siput lah. Siput ditukar jadi perabot dan sebagainya ni olahan. Ni lukisan olahan lah. Daripada satu diolah menjadi dua. Di tingkatan kerja khusus tingkatan 4 dan 5 tu belajar memang olahan. Dia panggil olahan idea. Okey, kita ambil siput tu tapi bukanlah jadikan akhir tu kita nak jadikan macam ini ya, nak hasilkan meja. Ni lakaran-lakaran ni kamu kena belajar melakar. Okey, lakaran reka bentuk industri ni kita nampak dia ada style dia tersendiri lah. Okey, daripada siput diolah jadi macam ni, diolah jadi macam ni, diolah jadi macam ni dan akhirnya jadi meja macam ni. Idea inspirasi tu siput tapi tidak semestinya akhir produk itu, produk akhir lakaran tu mesti berkekalkan semua elemen-elemen siput. Kita cuma nak ambil idea saja. Okey? Boleh faham? Okey, bagus. Okey. Kita tengok macam mana telah diubah lagi. Okey, bila dah dapat idea tu, kita dah mula masukkan lukisan. Okey, ini kita panggil lukisan unjuran dan lukisan perincian. Okey, dekat mana lukisan unjuran? Kita tengok apa itu lukisan unjuran. Okey, lukisan unjuran ialah lakaran bentuk sesuatu objek yang dilukis dari arah tertentu. Itu maksud lukisan unjuran. Okey, kita nak bila kita hasilkan reka bentuk perabot ni ataupun hasilkan perabot, dia bersifat 3 dimensi. So, ada pandangan depan, pandangan atas, pandangan sisi. So, kita nak tengok tu, kita kena belajarlah lukisan unjuran. Okey, dan satu lagi lukisan perincian. Okey, apa itu lukisan perincian? Kita tengok dekat sini. Lukisan perincian ialah teknik membesarkan bahagian-bahagian tertentu. Macam tadilah. Macam kamu tengok tadi lukisan gambar katil antik tadi. Nampak tak dia perincikan dekat ban tu. Ban apa tu? Ban food. Kaki ban, kaki roti. Macam itulah. So, kita nak perincikan part-part tertentu sebab bila kita nak persembahkan
reka bentuk kita, ilustrasi kita pada klien, kita kena highlightkan benda-benda yang istimewa, features, dia panggil features yang tertentulah dalam reka bentuk kita itu. Okey, kita tengok tadi hasil yang ini nampak ada lukisan unjuran, pandangan hadapan, pandangan atas, pandangan sisi. Ini pandangan ni perincian 3 dimensi. Ini lukisan perincian, nampak dia highlightkan dekat kaki dan sebagainya, ada apa dan sebagainya. Okey, kita perincikan. Okey. Okey, so kita dah sampai dekat penghujungnya. Okey, kelas kita hari ini, apa yang kamu belajar ialah, okey, kita tengok balik yang kamu belajar. Sekejap, kalau cikgu zoom sikit. Okey, reka bentuk industri di tingkatan 3, kamu belajar tentang peranan pereka bentuk industri. Okey. Okey, yang ini ada 6 peranan pereka bentuk industri. Ciri-ciri pereka bentuk industri ada 5. Ada 5. Kenapa cikgu ni selalu bilang 6 jadi 5? Okey, ada 6 juga. Okey, konsep rekaan perabot ada 5. Okey, dan kemahiran pereka bentuk industri ada 4. Okey, kita tengok info kerjaya. Okey, kerjaya yang sesuai diceburi dalam bidang ini adalah pereka bentuk bagi syarikat penghasilan, pembuatan produk industri, pereka bentuk atau konsultan bagi syarikat pembuatan, tenaga pengajar sama ada di sekolah, institut kemahiran, institut pengajian tinggi, usahawan dengan mereka cipta menghasilkan produk dan memasarkan sendiri produk yang telah dihasilkan. Cikgu nak respon sikit info kerjaya ni. Cikgu ada tengok berita, ada satu orang tukang besi. Dia bukanlah pereka bentuk, tapi dia pandai welding. Tukang besi ni memang kerja dia buat bahan inilah, produk-produk menggunakan besi. Isteri dia lepas bersalin ada masalah pinggang lah. Orang yang bersalin ni ada masalah pinggang. Jadi bila baring, dia tak selesa kalau baring straight. Dia nak kalau boleh yang kerusi katil itu boleh dinaikkan seperti di hospital, kan, supaya dia nak baring tu ditinggikan sedikit. So dia balik, dia reka katil rekaannya tu untuk memenuhi kehendak isteri dia, dan akhirnya jadi sumber rezeki. Rupanya ramai lagi orang-orang yang bersalin kan menempah katil tu. Secara tidak langsung dia adalah seorang pereka bentuk perabot yang berjaya lah, sebab dia waktu cikgu tengok berita tu tempahannya sampai beribu-ribu unit. Itulah sebabnya kadang-kadang kita tidak sedar yang kita buat itu adalah idea baru, kan. Kita boleh buat katil yang boleh naik tingkat tu, walaupun kalau memang ada di pasaran tapi harga dia mahal. Yang ini kita buat dengan harga yang lebih murah, berpatutan dan berfungsi. Okey, sampai situ dulu kelas kita untuk hari ini. Cikgu minta kamu jawab soalan-soalan yang cikgu sediakan di dalam description. Okey. Pastikan kamu jawab dapat 100% untuk memastikan kamu ingat semua benda lah. Kalau tak dapat pun kamu boleh ulang balik, jawab balik. Okey. Dan kalau apa-apa pertanyaan, apa komen, kamu boleh komen dalam dalam ruangan komen di bawah. Okey, jumpa lagi dalam kelas akan datang insya-Allah. Bye bye. Assalamualaikum.